على رتب النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شون الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول صواب. ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Zalik, yang demikian itu yang telah disebutkan di atas, iaitulah penjelasan tentang pilihan Allah Ta'ala terhadap Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, dan khususnya kisah Siti Maryam dan ibunya, dan Zakaria dan istrinya dan putranya. Semua itu ila min amba'il ghaib, adalah sebahagian daripada berita-berita ghaib atau khabar ghaib yang tidak kau ketahui, melainkan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuhi ilai, benda ghaib yang mana kami wahyukan kepadamu, wahai Rasul yang paling sempurna dengan kekosongan hati dan nuranimu daripada semua itu, kerana kamu tidak memiliki seorang pengajar pun selain wahyu dan ilham kami. Sebab engkau adalah seorang Nabi yang ummi dan tidak pernah mempelajari cerita-cerita kuno dan sejarah manusia. Nabi adalah tidak berguru dengan siapa pun melainkan dengan Allah Ta'ala, dan semua itu wahyu daripada Allah Ta'ala. Cuma ummi itu ada perbahasan ulama yang biasa kita dengar ialah ummi tidak membaca menulis. Tapi ada setengah ulama mengatakan ummi itu maknanya dia asal. Ya, sebab kita ni asal daripada ibu yang mengandungkan kita. Maka ummi dimasukkan di sini, Nabi tidak asal. Sebab kejadian manusia asal daripada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan makna Rasulullah tak boleh membaca menulis. Ada pimpinan agung besar hebat dunia tak berhenti membaca menulis, munasabah dia kata. Ada setengah ulama dia buat begitu. Ya, tak munasabah dia kata. Ada ke maksud umi nak kata tak membaca menulis, sedangkan dia nabi rasul, penghulu segala nabi dan rasul, atau ada setengah pendapat macam tu. Jadi umi dimaksudkan asal, sebagaimana ibu sebagai asal, maka nabi sebagai umi dengan mana asal segala kejadian adalah pada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oma kunta ladaihim, dan padahal engkau tidak dengan keinginanmu sendiri hadir bersama mereka pada saat mereka je para rahib tu melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi ayyuhum yakfulu Maryam, siapakah di antara mereka yang akan memelihara dan menjaga Maryam. Dan dengan tidak hadir di sisi mereka itu ketika mereka bersengketa tentang perkara pengasuhan atau penjagaan Maryam itu sendiri. Ini benda ini semua didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bercanggah dengan asal la ya'lamul ghaibah illallah, tidak mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diberitahu, yang tahu diketahui Nabi SAW adalah perkhabaran. Semua itu ada perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun asal, tidak ada siapa yang mengetahui yang gaib ia melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ini tidak bercanggah. Yang macam Nabi menceritakan apa yang
berlaku di akhir zaman bagian-bagian, ya, maka itu merupakan perkhabaran yang gaib. Adapun yang diketahui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kurniaan kemuliaan pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami mewahyukan semua itu kepadamu agar menjadi tanda bagimu atas kebenaranmu dalam pengakuanmu sebagai Nabi dan Rasul. Iaitu sebabnya segala bentuk pengingkaran terhadap berbagai kabar dan berita yang disampaikan oleh para Nabi dan Wali yang bersumber daripada wahyu dan ilham serta turun daripada hadrat Allah Ta'ala sebenarnya muncul dari akal yang kurang sempurna dan tersesat daripada jalan kasyf, daripada jalan pembukaan, jalan kasyaf dan yakin. Jika akal terhindar dari yang demikian, maka karakter asli akal yang menerima limpahan ilmu daripada Allah SWT pasti akan bersih dari berbagai noda, iaitu noda halusinasi dan khayalan, sehingga tersingkaplah rahsia sirnya melalui ucapan, tindakan dan keadaan. Ia akan dapat melihat tanpa hijab penghalang bahawa ada jiwa manusia tertentu yang kehidupan dunia mampu menembus alam syahadah, iaitu menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil alamul ghaib. Kemudian ia terhubung dengan mab'adil aliyah yang tidak lain adalah sifat-sifat ilahi. Saat itu sifat kemanusiaan dipanggil nasutiyah. Sifat nasut, luruh kerana dikuasai oleh sifat keilahian, dipanggil lahud. Lahud itu alam keilahian, nasut itu alam manusia. Jadi dia akan irtihal, dia akan berpindah dan intikal secara rohani dia apabila syarat besar dia pembersihan berlaku, syarat dia bersih. Kemudian pada saat itu akan muncul dirinya sesuatu yang berasal daripada hadrat ketinggian ketuhanan, hadratul aliyah al-ilahiyah. Kemudian kehendak ghaib, iaitu iradatul ghaibiyah, dan berbagai penyingkapan ruhani dipanggil mukasyafah, dibuka, ditayangkan, didedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hasil yang mana kurnia dia. Apabila hamba itu bersungguh-sungguh, maka dikurniakan Allah Ta'ala sebagai balasan hadiah kesungguhan dia mentarbiah rohani dia. Adakah wajib bagi Ta'ala bagi? Tak wajib, itu hak Tuhan nak bagi. Yang sebagian berhubung dengan keghaiban, sementara sebagian lain berhubungan dengan kenyataan, seperti kabar tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan pada masa depan, seperti yang sering kita dengar dan lihat hal-hal semacam ini daripada para wali abdal. Jadi para wali abdal, begitulah bila mereka ni dibuka hijab satu demi satu oleh Allah Ta'ala, hasil daripada kekuatan jiwa mereka menghadap kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hadrat aliyah ilahiyah, ataupun hadrat ada dipanggil iratul ghaibiyah. Allah.
Semoga Allah Ta'ala selalu melimpahkan barakahnya kepada para ahlul yakin wal ma'rifah, orang yang punya keyakinan yang kukuh dan ahli ma'rifat dalam hal qabat dan basat. Ketika qabat, ketika ditarik; basat, ketika dihamparkan. Itu tinggi. Bila kuat sangat khauf, dipanggil qabat. Bila terlampau kuat tinggi raja, dipanggil basat. Itu istilah ni. Manakala peringkat tasawuf, peringkat biasa bawah ni dipanggil khauf war raja. Kalau atas khauf tu dipanggil qabdun, ya, raja tu dipanggil basat, bastun. Hal qabat dan basat yang mereka alami menuturkan tentang cerita atau melontarkan kata-kata yang berhubungan dengan kejadian yang terjadi di tempat yang sangat jauh. Itu semua punca daripada bercermin hati bersih. Itu je. Pada suruh kita apa? Bersihkan, farrik galbak minal aghyar. Lap cermin hati kita daripada makhluk yang bawa masuk dalam. Makhluk letak kat luar ini. Jangan ada perasaan besar makhluk, hebat makhluk dalam kalbi itu, yang ada bom. Yang hebat dia, yang besar dia, dia memiliki segala-galanya. Kalau kita nak dapat futuhat, kita kena buang. Kalau kita rasa makhluk hebat, tak dia lagi. Tak layak makhluk ni. Makhluk ni apa kan? Fakir, hina, bangsat kita ni dengan Tuhan. Apa dia? Kemudian kita lalu mengetahui bahawa sebahagian dari apa yang mereka sampaikan itu memang terjadi seperti yang kita dengar dari mereka. Sekian jadi. Kalau tuan guru kita dulu apa? Muallim Haji Awahid. Nanti kita belajar dengan dia dulu di Sungai Udang kan? Belakang pondok tu, hutan sampai ke apa? Pantai. Bila dia mengajar, dia kata apa tuan? Belakang ni besok ada tempat minyak besar dah, dia kata. Kita duk fikir apa hutan tu. Dia macam kan. Muallim cakap minyak besar. Bukan sekarang jadi Petronas ni tempat. Kawasan Petronas besar, tempat minyak. Dia kata minyak belakang ni banyak besok. Banyaklah wali-wali sebut satu-satu. Benda tu berlaku dan itu sebagai muka syafah, pembukaan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia satu je, bersihkan tu je, lap qalbi kita betul-betul daripada segala asar, segala aghyar, bersih dia, cantik nampak. Atau pancarkan berbagai-bagai muka syafah. Tapi bukan kita beramal nak tengok benda tu. Kita nak muka syafah paling tinggi. Apa dia? Kita dengan dia terbuka, kita dengan dia, sentiasa mengingatinya, sentiasa kasih dengan dia, sentiasa berlazat dengan dia. Itu yang kita nak. Dengan makhluk ni apa jadah kan. Tak ada pun tak apa kan. Kita dengan dia saja bau sedap kan. Allah. Dan kita juga tahu betul bahawa mereka tidak melihat ketika peristiwa itu terjadi kan. Dia kalian dulu dia menyingkap benda yang telah lalu. Macam ni menyingkap benda yang telah lalu. Peristiwa-peristiwa yang berlaku zaman-zaman dulu, para nabi dan rasul, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Adam, semua Rasulullah buka satu-satu. Sedangkan baginda SAW tidak ada zaman itu. Ataupun menyingkap benda yang akan datang, akan datang, yang belum kita lihat lagi. Itu semua maknanya pembukaan muka syafah daripada Allah SWT kepada Rasul sebagai memberikan perkhabaran, peringatan yang penting. Apa yang Rasul sebut tentang kiamat lagi terang.
Kalau kita tengok amaratus saat, tanda kiamat, oh lagi satu kami laju ini. Satu timbul kan. Itu semua kita rasa benda yang telah disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga mengetahui bahawa mereka tidak pernah mendengar dari siapa pun yang menjelaskan kepada mereka dengan cara yang biasa terjadi antara manusia. Dan kita sering mendengar dari mereka penjelasan tentang berbagai kejadian yang kita alami pada saat mereka sedang berkhalwat. Ya, macam-macam. Bila berkhalwat di dengan Tuhan, kita pula silap berkhalwat dan tan betina. Itu panggil khalwat. Jadi rosak dia punya apa? Istilah digunakan oleh sufi. Tapi mereka menyampaikan itu tanpa ada yang terlewat sedikit pun tepat, padahal kita tidak mampu untuk sekadar mengingat semua kejadian yang kita alami hari ini dan tanpa ada terlewat. Semalam je kalau kita suruh cerita balik A to Z, kita dah pening. Daripada bangun tidur apa kita buat malam sampai sekarang, pusing kita nak ingat lagi. Kadang 2-3 jam dah terlupa apa kita buat ni. Kalau seminggu lagi dah nampak tu. Itu makna. Yang ni kan cerita zaman dulu, ribu tahun. Ya Rasulullah cerita balik kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan baginda SAW sengaja telah jadikan tidak mengambil dari siapa pun perkhabaran, ilmu dan sebagainya. Itu menandakan jelas semuanya adalah daripada Allah sebagai tanda pilihan Rasul yang paling mulia. Kemudian orang-orang itu, yakni semacam wali abdal, wali gantian, ya, situ betul. Semoga Allah Ta'ala selalu melimpahkan barakah kepada mereka, sebagaimana halnya orang-orang yang tertentu yang memiliki basirah, mata-mata hati yang terdalam, dan iman yang benar melalui jalan mukasyafah, wahyu, ilham, tidak pernah meragukan berbagai hal, ya, hal adil alami yang muncul daripada para awak Nabi dan wali. Bukannya meragukan, mereka justru sangat yakin bahawa hikmah dan maslahat yang didapati daripada penciptaan manusia, diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci adalah demi lahirnya perenungan semacam ini. Siapa yang Allah Ta'ala tidak memberinya cahaya, maka ia tidak akan mendapat cahaya. Itu kesimpulan. Siapa yang berikan nur cahaya, dapatlah cahaya. Siapa yang tidak beri, maka tak dapatlah dia. Teman, baru kita minta cahaya. Rasulullah minta, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, fi sam'i nuran, fi basari nuran, fi amami nuran, khalfi nuran, takhli nuran, fawqi nuran, tanpa habis, panjang. Allah jadikan dalam hatiku nur cahaya. Jangan jadikan lawannya. Lawan cahaya apa? Golap, zulmah. Itu hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mataku cahaya, penglihatan cahaya, pendengaran cahaya, depan belakang cahaya, kiri kanan atas bawah. Itu doa dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nur. Sebab nur adalah penting. Lawan nur zulmah, gelap. Tak ada cahaya, gelap. Duduk dalam gelap berat. Habis. Allah. Kemudian sampaikan, wahai Rasul yang paling mulia, paling sempurna, kepada para pengikutmu tentang keistimewaan Maryam. Ya, berita cerita Siti Maryam dulu habis disingkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hasil daripada wahyu daripada Ta'ala. Atau suruh pula. Iz qalatil malaikah,
Ketiga malaikat kata apa? Iz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min ismuhu Masih Isa bin Maryam wajihan fil ardi wal akhirah wa minal muqarrabin. Pada saat malaikat berkata menyeru ke dalam sir itu, dia seru dalam sir Maryam, dia guna untuk menyampaikan berita gembira kepadanya. Ya Maryam, wahai Maryam yang terpilih, innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala telah menganugerahmi berbagai bentuk kelembutan dan kemuliaan. Kalau gitu yubashiruki bi kalimatin, atau nak gembirakanmu dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan dengan kalimahnya yang berasal daripada dia, bi kalimatin minhu, dan jadikan seorang anak untukmu tanpa ayah, untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Ta'ala, dan agar menjadi mukjizat bagi anakmu serta menjadi irhas bagimu. Bagi dia tidak ada apa, perempuan tak jadi mukjizat, dia bukan Nabi. Itu dia. Ismuhu Al-Masih, dan namanya yang diberi oleh Allah Ta'ala adalah Al-Masih. Ini merupakan kata dalam bahasa Suryani yang berarti yang diberkati. Itu mana Al-Masih, Al-Mubarak, kerana Allah Ta'ala memberkatinya dan menjadi tanda kekuasaannya di tengah umat manusia. Iaitulah Isa, baca dengan Ain tu, Isa, jangan Isa. Orang Melayu sebut nama Nabi betul-betul. Nabi siapa tu? Nabi Isa. Mana ada Nabi Isa kan? Nabi Musa, tak ada Nabi Musa. Mana ada? Sampai kiamat tuan-tuan cari Nabi Musa, tak ada. Orang Arab kalau dengar dia pelik, Musa mana? Isa, Musa, bukan Isa, bukan Musa. Nabi Musa panggil. Mana ada Nabi Musa? Nabi Musa, Isa wa Musa. Dan Isa itu merupakan bentuk kata non Arab. Julukannya adalah Ibnu Maryam. Nama yang diberikan nama dia apa? Julukan timbangan dia Ibnu Maryam, putera Maryam. Kerana ia tidak memiliki ayah. Dia tidak ada ayah. Ini kuasa besar Tuhan. Dia nak jadikan tak ada ayah, tak ada ibu, ambil Adam. Jadikan ada ayah, tak ada ibu, Siti Hawa. Seolah Adam tu macam bapa. Jadikan ada ibu, tak ada bapa, boleh Nabi Isa. Dan yang banyaknya ada ibu bapa. Mana semua dia boleh buat. Fa'al lima yurid, dia boleh buat apa dia nak. Allah memiliki ayah sehingga dijuluki dengan nama ibunya, iaitulah Ibnu Maryam. Dan dia merupakan wajihan, seorang yang terkemuka, masyhur, terkenal. Tuhan jadikan dia tidak minta benda tu. Tak ada nabi-nabi kerja nak cari terkenal. Cuma Allah Ta'ala memperkenalkan tu lebih hebat daripada yang dicari. Dan menjadi rujukan bagi umat manusia di dunia, di dalam dunia, dengan kenabian dan kerasulan. Dan diimbannya, ia bukan didatangi orang-orang yang mengadukan masalah kehidupan, urusan akhirat mereka. Ia banyak didatangi orang datang masalah kehidupan, masalah dunia akhirat. Dan dia pula merupakan wajihan fid dunia wal akhirah. Di akhirat juga ia banyak didatangi oleh orang untuk meminta syafaat daripadanya. Dan juga bagaimana mungkin dia tidak memberi syafaat kepada para pelaku maksiat, sedangkan dia minal muqarrabin, termasuk daripada orang-orang yang didekati, muqarrab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudian dan tanda kedekatannya dengan Ta'ala adalah yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan minas salihin.
Qala ta'ala wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlam wa minas salihin. Sadaqallahu alazim.